Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin sekalian, sama sekali syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Diberi pula kita lahir daripada mak ayah kita Islam, Islamnya mak ayah kita. Itu sebab Islamnya kita. Alhamdulillah. Dengan Islamnya kita tu, kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, duduk dalam negara Islam. Allah SWT dengan limpah kurnia dia memberikan kemudahan kepada kita untuk boleh hidup dalam keadaan taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi kita kesedaran, alhamdulillah, untuk nak belajar dan memahami perjalanan Islam ni, dan disedarkan pada kita yang Islam kita ni yang kita dapat bukan di atas faham kita perjalanan Islam, tapi di atas Islamnya mak ayah kita. Diberi kita kesedaran untuk nak belajar, menuntut ilmu, memahami, mengenali perjalanan agama ni, khasnya perjalanan iman, agar kita boleh dapat kenal Allah Ta'ala, faham Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, dan boleh dapat ada perasaan cinta dan kasih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib jemaah malam ni. Diberi pula pada kita kelapangan masa, keterbukaan hati, kesempatan untuk meneruskan perbincangan kita daripada kitab Zadul Murid ini, yang insya-Allah malam ni kita nak bincang perbincangan ke-6. Perbincangan ke-6 ni, tajuk yang ada tu adalah tuntutan kalimah syahadah. Ada sekalian, antara yang kita dah belajar dalam bab la ilaha illallah ni, kataan la ilaha illallah ni adalah satu pernyataan supaya kita boleh dapat membezakan siapakah Allah, siapa makhluk. Antara maklumat yang telah kita belajar yang lepas, makna besar yang nak dipaham daripada la ilaha illallah ni adalah menafikan makhluk ni daripada apa-apa sifat ketuhanan. Makhluk sabit makhluk, tapi makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Yang bersifat ketuhanan ni hanya Allah. Allah jualah Tuhan, Allah jua saja yang memiliki sifat ketuhanan. Makhluk tidak akan memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Itu prinsip. Dan bila disebut bab Tuhan, pembincangan bab Tuhan adalah pembincangan dari sudut zat, sifat, perbuatan, af'al bahasa Arabnya, dan juga bab pemilikan. Keempat-empat ni mesti dikenal pasti
apa yang sabit ke makhluk, apa yang sabit ke khalik makhluk, itulah Allah. Jangan campur adukkan apa yang sepatutnya ke Allah disabitkan ke makhluk, begitu juga di sebaliknya, apa yang sepatutnya disabitkan ke makhluk disabitkan ke Allah Ta'ala. Itu kesalahan besar. Bahasa lainnya, kita mesti faham keempat-empat sudut ni, empat-empat pemerhatian ni. Itulah pemerhatian dari sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan, begitu juga dari sudut pemilikan. Yang keempat-empat sudut ni kita mesti hidup dalam keadaan bertauhid. Itu kot bahasanya. Istilah tauhid maksudnya kita mengasakan Allah Ta'ala. Dan juga antara pelajaran kita dah belajar lepas, bila kata mentauhidkan Allah Ta'ala ni terkeluar daripada dia kufur, dan bila sebut tauhidkan Allah Ta'ala mengeluarkan syirik. Dan bila kita nak tauhidkan Allah Ta'ala dalam empat sudut ni, tentulah kalau atas kata bab syirik, nak keluar daripada empat syirik kan? Keluar empat syirik tak mana? Syirik dari sudut zat, syirik dari sudut sifat, syirik dari sudut af'al, syirik dari sudut pemilikan. Keempat-empat sudut ni mesti hidup dalam keadaan tauhid. Dan atas kita bincang dalam pembincangan ke-6 ni, tuntutan kalimah syahadah ni, khasnya kita nak ambil faham tuntutan kalimah syahadah tak mana, iaitulah pada fokus pada perkataan asyhadu. Yang asyhadu ni terjemahnya aku bersaksi, tapi kita bukan nak melihat dari sudut aku bersaksi dengan hanya terjemah itu, tapi kita nak berhati makna yang ditunjuk pada asyhadu tu, yang dia adalah, yang nota saya beri tu, dia adalah fi'il mudhari'. Kalau bahasa Inggerisnya disebut present tense. Bila present tense ni maksudnya dia nak menunjukkan satu perbuatan yang sentiasa, bukan past tense dan bukan juga untuk future, tapi present. Bahkan yang ada makna pada asyhadu ni, yang kata kalau fi'il mudhari' dalam konteks bahasa Inggeris ni, dia bukan saja present tapi present continuous tense. Tuan-tuan tak erti bahasa Inggeris tu, dengar je lah saya khabar kan. Tak tahu bahasa Arab pun satu hal je. Sebab kita ni bahasa Inggeris pun kadang tak lulus, bahasa Arab pun tak lulus je. Macam mana pun saya nak sebut tu pasal itu adalah tempat kita nak jadikan marjik, tempat rojok, kita punya reference atas pembincangan malam ni. Khasnya tuntutan kalimah syahadah ni di atas kata DPL mudhari', maksudnya dia adalah satu perbuatan menyaksi. Asyhadu tu asal terjemah, yang kita terjemah pun aku bersaksi bahawasanya la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammadur Rasulullah. Cuma bila terjemah Melayu ni bersaksi ni, kita kalau tak ambil perhatian betul-betul, kita rasa macam kita dah selesaikan penyaksian tersebut. Sedangkan yang ni yang kita nak bincang ni, dengan apa yang telah kita belajar, dengan apa yang nak tengok pada malam ni, insya-Allah cuba kita ambil faham penyaksian yang kita nak buat tu, khasnya dengan saya sebut ringkas sekali lalu tadi. Penyaksian mana? Penyaksian untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, itu dalam bab la ilaha illallah. Dan penyaksian kedua adalah untuk mengakui sabitnya Nabi Muhammad SAW ni, bahawasanya dia ni, atas nama dia itu adalah makhluk Allah, utusan Allah, benar dia adalah utusan Allah. Dan kita nak sampai tahap bersaksi. Dan bersaksi ini, antara makna bersaksi itu, aku kenal, aku faham, aku reti, aku mengaku, aku beriman, aku tahu, aku mengakui, aku mengiktiraf, aku membenarkan, aku mengiyakan, aku faham. Dan semua makna macam tu bukan untuk masa yang telah lalu, ataupun menyaksi ni bukan akan datang, tapi present. Apa maksud present? Ni sedar ni, Allah tu ilah. Jadi atas apa yang telah kita bincang ni, yang kata Allah ni, kita kalau buat dengan rumusan, memahamkan Allah ilah ni, yang makhluk tak ada ilah sama sekali, dalam empat pemerhatian, sudut zatnya, sifatnya, af'alnya, dalam bab pemilikannya. Setiap masa
kena sedar kat makhluk, atau istilahnya juga ada istilah zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, milik makhluk. Tapi makhluk, kedudukan makhluk takkan boleh duduk tahap ilah. Atas istilahnya mentauhid orang salah. Khas kalau kita sebut pertama bab zat. Besar sekali bab zat ni, kita nak faham tentang mana? Tentang wujud lah. La ilaha illallah, antara makna ringkasnya la mawjud illallah, tak ada yang wujud melainkan Allah. Wujud yang hakiki Allah je. Makhluk dia takkan duduk martabat wujud, pasal makhluk dia bukan wujud, makhluk diwujudkan. Tu lah dia punya tauhid yang kita nak bawa. Jadi apa maksud kata makhluk ni dia tak wujud tapi diwujudkan? Di perkataan tu pun jangan salah faham lah. Bukan tak wujud ni maksudnya nak kata makhluk ni hayalan, bukan. Makhluk ni makhluk. Dengan bahasa lain, zat Allah sabit, zat makhluk sabit. Pasal makhluk kita makhluk, matahari makhluk, alam ni makhluk, selain pada Allah Ta'ala semua makhluk. Kalau kita buat pengkelasan, dia ada dua kelas saja. Allah makhluk, ada lain kelas lah. Dan atas kita nak bicara mentauhid Allah Ta'ala bab zat ni, maksudnya zat Allah Ta'ala sabit, zat makhluk sabit. Tapi zat makhluk takkan boleh duduk martabat ilah. Tak mana? Zat makhluk takkan wujud zati. Zat makhluk takkan sedia wujud. Zat makhluk takkan ada sifat yang sifat asli dia. Zat makhluk atas sifat dia kidam, baqa, atau kata sedia wujud, kidam. Zat makhluk takkan wujud zati, zat makhluk takkan sedia wujud, zat makhluk takkan kekal wujud. Martabat dia tu bukan kekal. Kalau kekal pun bukan kekal, Allah yang bagi kekal. Kalau ada, bukan dia sedia ada, Allah bagi ada. Kita faham? Dan makhluk ni makhluk mana yang macam tu? Atas nama makhluk, semua makhluk macam ni lah. Dan kita mesti dengan sedarnya la ilaha illallah, asyhadu kat dia. Apa dia? Allah saja wujud zati, Allah saja wajibul wujud. Makhluk dia bukan wujud zati, bahkan atas istilah dia adami, dia asal tak ada. Allah asal ada. Allah wajibul wujud, kita jaizul wujud, mumkinul wujud. Cuma dia punya istilah tu Arabic lah sikit. Jadi bila disebut jaizul wujud, kena sedar diri kita. Bila kena sedar? Bukan dulu sedar, bukan masa mengaji saja sedar, bukan nanti nak mati nanti baru sedar. Tak. Bahkan ni asyhadu, present tense, always present. Apa dia? Allah ni dia yang memang wujud. Aku ni, aku tak duduk martabat wujud. Aku ni Allah yang bagi aku wujud. Inilah perasaan kehambaan yang kita nak kena hasilkan, dah hadirkan. Dan inilah tuntutan pada kalimat asyhadu tu. Boleh faham? Boleh ikut? Jadi kalau kita dah sebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, fikiran melayang-layang, bofi bahasa gitu, tu tak melayang-layang. Dan tak faham pun kita nak asyhadu, aku bersaksi bahawasanya tiada la ilah melainkan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tu terjemahan. Kita bicara ni makna ni, yang maksud yang nak dipaham. Atas kita bicara tadi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawasanya bab zat ni makhluk takkan duduk tempat ilah sama sekali melainkan Allah sajalah ilah. Nak saksi tu. Aku bersaksi dan mengasarkan bahawasanya Allah saja ilah, dia saja wajibul wujud, dia saja kidam, dia saja baqa, dia saja qaim nafsi, berdiri sendiri, dia saja yang tak akan hajat pada apa-apa pun, pasal dia ghani, dia istighna an kulli ma siwahu. Makhluk ni, aku memang bersaksi, aku ni tak akan duduk martabat wujud. Allah yang wujudkan aku, Allah yang bagi ada aku baru ada. Bukan saja aku baru ada, semua alam ni, hatta arash, kursi, lauh mahfuz, semua tu baru ada. Maksud baru ada apa? Asal dia tak ada. Kalau ada yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, syurga, neraka, ahli syurga, ahli neraka, yang ni ialah antara yang Allah Ta'ala janji dia nak kekalkan. Dia pun bukan kekal, Allah yang kekalkan dia.
Yang kekal zati. So Allah je yang kekal zati. Makhluk ni atas nama kekal, dia kekal li ghairi. Allah yang nak kekalkan dia. Bukan dia memang asal dia sifat kekal, tidak. Yang memang asal kekal, zati kekal, hakiki kekal, Allah saja bersifat ilah. Makhluk takkan duduk martabat ilah sama sekali. Ni bab zat. Asyhadu ni kat dia. Jadi bila kita faham tu, sebut je Allah hadirkan. Allah dia wujud. Aku ni dia wujudkan aku. Sedar je aku hidup atau bab sifat. Aku bukan hidup. Yang hidup Allah. Allah yang wujud zati. Nisbah hidup. Kita ke sifat lah. Allah nak asyhadu ke sifat dia. Sifat pun nak tengok besar, adalah 7 sifat ma'ani. Kalau kita belajar sifat 20 tu tahu mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itulah sifat ma'ani. Dan sifat ni sebenarnya khususi untuk Allah Ta'ala saja. Asyhadu ke Allah Ta'ala dia ilah, maksudnya asyhadu, bersaksi kita, sentiasa kita faham selama-lamanya, dulu, kini, selamanya, kekal abadi, takkan berubah sama sekali. Allah ni 7 sifat ni adalah milik dia peribadi. Dan turut bahasa. Apa maksud peribadi? Bak hayat, hidup. Dia saja hidup. Huwal hayyul qayyum. Dia saja hidup. Kita ni hidup. Tak? Betul apa? Dihidupkan. Ni hidup ni, kita je perasan kita hidup. Sebenarnya kita bukan hidup, kita dihidupkan. Baru dapat perasaan hamba tu. Kalau kita duk rasa Allah hidup, aku hidup, boleh jadi hamba? Rasa tak hamba? Dengar saya sebut kan? Tak rasa hamba pun. Bahkan duk rasa aku hidup, tak rasa pun Allah Ta'ala hidup. Memang tak rasa. Tuan-tuan boleh rasa ni champion dah, saya tabik Bukan macam tu cara tauhid. Tauhid ni kalau kita rasa kita hidup, kita duk rasa kita ada. Pertama bab zat, kita duk rasa kita ada, kita duk rasa kita hidup, kita duk rasa kita ada ilmu, kita ada kehendak, kita ada kudrat, kita mendengar, kita melihat, kita bercakap. Kita takkan rasa sifat kesempurnaan tu Allah Ta'ala punya. Takkan rasa. Bahkan saya berani kata ini hampir mustahil untuk hadir hati ke Allah Ta'ala. Kita hanya boleh hadir hati ke Allah Ta'ala bila kita faham prinsip tauhid ni. Asyhadu ke Allah Ta'ala tak mana? Yang dia lah ilah tak mana? Allah saja hidup. Dia sah hidup. Makhluk semua saya mati. Ni hidup. Allah bagi hidup. Allah bagi hidup je dah. Tu pun ada makhluk yang tak hidup. Yang tu satu hal. Kalau hidup ni pun, hidup yang ada kat kita bukan kita punya. Allah bagi hidup. Kalau ibarat macam contoh lampu lah, lampu bukan menyala, lampu dinyalakan oleh elektrik. Kita duk pasal lampu nyala, duk pasal macam lampu tu dia sendiri menyala. Tak? Lampu ni dinyalakan oleh elektrik. Macam kita duk rasa kita hidup. Tak, Allah yang bagi hidup aku. Apatah lagi jadi syirik tak mana? Pasal kita nak dapat tauhid ni. Duk rasa yang bagi hidup aku makanan, yang bagi hidup aku ni minuman, yang bagi hidup aku ni oksigen. Habis kan? Syirik ada. Ataupun duk rasa aku sendiri hidup. Tu kufur langsung, na'udzubillah. Hijab langsung ke Allah Ta'ala, tak hadir langsung ke Allah Ta'ala. Jadi apa jalan nak buka hijab ni, nak buka dinding ni supaya hadir hati ke Allah Ta'ala? Letakkan betul-betul, dan apa dengan bahasanya, pastikan boleh membuat banding beza yang betul antara siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Dan banding beza ni dibuat bukan dalam majlis ilmu je, tapi pasal kita nak atas tuntutan asyhadu tu, aku bersaksi, always present, bukan past tense only. I already know that Allah Ta'ala is the only God, He is the only one who exists. Kita tak exist, Allah make us exist. Past tense kita dah tahu, tapi sekarang tak hadir. Oh no, that's not the meaning of tauhid. Boleh cakap putih lah. Itu bukan makna tauhid. Itu telah jadi tauhid, sekarang tak tauhid. Telah mentauhid Allah Ta'ala, sekarang bukan asyhadu Allah Ta'ala. Tak jadi itu. Itu maksudnya kalau atas bahasa Arab dia bukan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalau bahasa Arab dia yang tu dia panggil syahidtu an la ilaha illallah. Aku telah bersaksi. Kalau dulu saksi, hari ni, hari ni, yang ni asyhadu an la ilaha illallah. Sehari keluar lagi lupa, tak asyhadu dah.
Dia jadi past tense. Masa mengaji tadi aku faham. Lepas tu dah tak faham dah. Tak jadi hal tu. Pasal tuntutan asyhadu always present. Jadi pengetahuan ni dah kenal, dah faham, nak buat apa? Kita mesti pakai dia 24 jam. Yang ni lah antara saya duk ngaji terturu dia sebut ilmu nak kena amal. Nak amal ni, amal apa nama dia? Inilah dia panggil amal iman. Amal solat. Amal solat pun kita faham dia ada daily punya amalan kan. Ni dah maghrib lagi Isyak subuh, yang malam satu hal. Yang kita cerita hak fardu tu 5 times daily tu pun ada times kitabah mauquta, ada kefarduan yang waktu yang tertentu saja, bukan sembahyang 24 jam. Tapi iman kita ke Allah Ta'ala, tasdik kita ke Allah Ta'ala, yakin kita ke Allah Ta'ala. Bahasa kita bicara ni asyhadu kita ke Allah Ta'ala, kenal kita ke Allah Ta'ala, faham kita ke Allah Ta'ala, mentauhid kita ke Allah Ta'ala 24 jam. Pasal apa? Pasal dia asyhadu, always present. Sembahyang taklah sentiasa usolli. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis solat. Kalau haji pun pakai ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, ataupun nawaitu umrah. Selagi dalam ihram tu, selagi itulah labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tu tak mulut, hati pun macam mana? Kena praktis yang hamba betul. Tak mana ni, pakaian pun hamba, tak pakai dah yang menjahit. Macam hamba betul lah, 2 helai kain aja. Cuma kita bila tak faham je. Pakaian hamba, tapi jiwa macam raja. Jiwa macam raja. Apa maksud jiwa macam raja? Labbaik Allahumma labbaik, kita cuma zahir saja buat ibadat, tapi hati itu tak merasa hamba. Pasal apa tak merasa hamba? Tak faham asyhadu alla ilaha illallah. Tak faham bahawasanya aku ni hamba, tak mana hamba. Bahkan kita bukan hamba sebenarnya, kita makhluk. Hamba ni hanya untuk bahasa present, bahasa presentation. Itu kot dah. Boleh faham saya sebut bahasa presentation. Dia bahasa just a language only. Pasal kita bukan hamba. Kita bukan hamba Allah lah. Kita makhluk Allah lah. Dengar elok-elok tu. Tak faham tanya. Boleh faham? Hamba tu tak tahu hamba apa. Hamba ni kita pergi kat pasar, aku beli kau, aku jual kau. Macam cerita Piramli tu lah. 3 Abdul kan, yang ada jual-jual hamba tu kan. Berapa harga ni? RM3,000. Wow, kata dia. Meniaga orang lebih mahal daripada harga unta, daripada meniaga unta. Saya nak cerita meniaga tu, hamba tu. Hamba ni jual beli. Allah beli kita je. Kalau bahasa beli pun bahasa only. Allah bukan beli kita. Allah apa? Allah create kita. He is the creator. He is not our buyer. Yang dia buyer lah, pembeli. Dia bukan pembeli kita. Dia creator kita. Dia originator kita. Nak sebut orang putih pun saya boleh pandai 2-3 kalimah lah kan. Dia bukan buyer kita. Bila buyer, kalau beli, kalau kita beli lembu lah, ikut kita lah lembu tu. Kita nak sembelih kan, nak bela kan, nak tambak kat tiang kan, nak tambak kat rumput kan, bagi makan rumput kan, bagi gandum kan, ikut kita lah. Itu beli. Itu beli. Allah bukan beli kita tau. Kalau ada beli pun diguna dalam Quran, memang ada usulub macam tu dalam Quran. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Memang ada sebut dalam Quran. Tapi bahasa-bahasa tu dia panggil bahasa majazi. Ni nak faham ni. Jadi Allah Ta'ala menggunakan bahasa hamba. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba dia. Pasal apa? Nak menunjukkan siapa yang boleh hidup dalam keadaan sacrifice dia, korbankan apa yang ada pada diri dia, dan dia merasai dan faham sungguh, menghayati sungguh siapa Allah Ta'ala, siapa dia, dengan faham la ilaha illallah, Allah saja ilah, selain pada Allah Ta'ala bukan ilah. Ni semua makhluk dalam 4 angle tu. Bab zat kita makhluk, bab sifat kita makhluk, bab perbuatan kita makhluk, bab milik kita makhluk. Saya duk sebut tadi bab sifat lah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, pasal kalam, semua hak Allah Ta'ala. Aku ni lemah, ni boleh ada Allah yang bagi aku daya upaya. Iradah, aku tak ada apa-apa kehendak. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Kita ada kehendak, boleh mai sini buat, Allah yang bagi kehendak nak datang.
Laula an hadanallah mahtadaina. Kalau dia tak bagi kita hidayat, tak dapat kita hidayat ni. Ba ilmu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada ilmu yang ada kat kita melainkan hanya sekadar apa Allah Taala bagi. Jadi yang alim siapa? Allah yang alimul ghaib wa syahadah. Dia allamul ghuyub. Allah Taala samiun alim. Alim, dialah alim, dialah alim, dialah alam. Kita ni apa? Jahil. Ni ada ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Dia yang beri kita ilmu. Kita bukan ada ilmu, diberi ilmu. Apa masalah kita? Kita rasa kita ada ilmu. Aku ada akal. Aku hidup. Aku sihat. Aku berjaya. Nampak? Jadi istilahnya apa? Menzahirkan keakuan diri. Ni masalah. Dia duk rasa istilah apa? Ananiyah, individualistik. Duk berasa keakuan tu. Aku hidup. Aku besar. Aku kaya. Aku sihat. Kita tak rasa Allah yang hidup dengan aku, Allah yang ada dengan aku, Allah bagi ilmu kat aku, Allah bagi kehendak kat aku, Allah bagi hidayat kat aku, Allah bagi kedengaran kat aku, Allah bagi mendengar aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi bercakap kat aku. Kena hadirkan apa? Kosongnya apa yang ada kat kita ni, tak ada pemilikan apa dari sudut sifat, bahkan semua daripada anugerah Allah Ta'ala belaka. Dan semua tu tuntutan asyhadu ni apa? Always present. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu ka Allah Taala. Nah, asyhadu tu kalau saya sebut sebagai apa? Hamba. Bahasa je. Sebenarnya kalau asyhadu di sebab kita tak ada, Allah Taala bagi ada, kita bukan hamba, tapi aku makhluk. Allah apa? Allah merah, khaliq hai. Urdu sikit. Allah is my creator. He create me. He make me exist. He give me life. Then I alive. The life that I can see at myself is not mine. Is his. Dia punya. It's not mine. What I have nothing. Apa yang ada kat aku adalah, semua adalah anugerah belaka daripada Allah Ta'ala. I am nothing, you know. Baru betul fahaman kita siapa Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Apa tuntutan dia? Asyhadu. Always present. Satu tuntutan asyhadu ni bukan main-main. Satu ke depan pelajaran kita, kalau nisbah perbincangan nanti, itu yang Allah Ta'ala perintahkan kita, uzkurullaha zikran katsira. Kamu kena ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Nak ingat apa? Nak ingat kedudukan dia siapa sebagai ilah. Yang kita ni, makhluk ni, takkan duduk martabat ilah sama kali. Kau kena ingat. Jangan lupa. Wala takunu kallazina nasullah. Don't ever you be that the person, like a person that always lupa agak Allah Ta'ala. Always forget Allah Ta'ala. Untuk nak apa? Wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang-orang lalai. Untuk nak jadi, tak jadi orang lalai macam mana? Jadilah orang yang zakirin. Orang yang sentiasa zakirin Allah zikran katsira. Orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala. Ingat yang banyak. Ingat dari mana? Ingat dengan mentauhidkan dia. Ingat dengan kenal dia. Ingat dengan mengiktiraf dia. Ingat dengan asyhadu kat dia. Bila? Always present. Ada. Inilah hakiki hamba. Saya ngaji tuan-tuan, Tok Guru sebut masalah nak hadirkan asyhadu ni. Saya buat misal, kita ni lelaki, suami, sedar tak lelaki? Tuan-tuan sedar tak tuan-tuan lelaki? Bila tuan-tuan sedar tuan-tuan lelaki? Bila bersama isteri je tuan-tuan sedar tuan-tuan lelaki? Benar. Tuan-tuan masuk tandas pun, tengok tandas tu ada gambar pakai burdah, takkan tuan-tuan masuk belah tu, jangan buat pasal. Saya suka lah gambar tu. Pasal apa? Saya ada gambar Islamik sikit. Kalau gambar pakai tocak apa tak sedap. Sikit gambar tu. Apa saya nak cerita ni? Takkan tak sedar lelaki pakai kopiah, pakai kain melekat, dan lelaki kena duduk sah depan, mengaji kena duduk depan. Ni macam tak sedar je lelaki ni. Tuan-tuan kena sedar, tuan-tuan as a Muslim, as a mu'min, pemimpin, duk minta waja'alna lil muttaqina imama. Nak minta jadi pemimpin, jadikan kami pemimpin di kalangan orang muttaqin, tapi duduk belakang. Mana haji ni? Macam tak sedar lelaki je. Sikitlah tu perli-perli je. Tapi kita sedar kita lelaki. Cuma lelaki yang low profile, low standard, menjauhkan diri daripada nak duduk depan. Bahasa-bahasa gitu kan.
Apa saya nak sebut ni? Macam tak sedar lelaki, tambah tukar jantina. Ni saya tak tahulah tahap apa. Sampai dia menyanggupkan diri dia untuk jadi perempuan, pakai perempuan. Ni apa punya lelaki ni? Kasar sikit tu. Siapa-siapa tu satu hal. Kalau tak tukar jantina pun, ni macam tak ada jantina ni, pasal apa? Sikit lah tuan-tuan saya sebut dalam bentuk tu. Apa lah ni? Kita dah tak sedar lah kita siapa. Tambah pula isteri pula bagi nafkah kat kita. Alai, yang buat pasal. Patutnya kita bagi nafkah kat dia. Ada pencuri masuk, isteri yang bertarung dengan pencuri, kita lari. Astagfirullah. Tuan-tuan saja saya nak tunjukkan mana lelaki kau, mana kelakian kau. Isteri keluar masuk rumah, kau tak tahu, dia tak semayang, dia tak mengaji, dia tak faham bab ketuhanan. Dah tengok cerita Korea, semayang tak apa ke mana, aurat tak peduli apa. Kau macam tak lelaki aja. Sikit saya sebut itu. Kalau yang tu pun kau tak kenal kau lelaki, apa tanggungjawab kau? Agak-agak kau kenal ke kau siapa makhluk Allah Ta'ala tak? Kau nak kena kenal Allah Ta'ala tak? Tuan. Saya nak tunjuk apa? Kita dah tak kenal kita lelaki rupanya. Beli mainan pun beli anak patung. Orang belilah machine gun, beli bazooka ke, beli pedang, cing. Lelaki. Macam tak sedar lelaki. Yang ni sedarlah diri sebagai hamba. Apa dia? Datang masjid, mengaji, kenal, faham, baca Quran, baca hadis, zikir, taubat, rasa bersalah, taat pun, kata taat aku pun tak ada apa ya Allah, Engkau yang beri aku taat. La haula wala quwata illa billah. Ni hamba, ni presentation sebagai hamba. Yang ni yang tuntutan asyhadu ni. Pula tu bila? Bukan masa depan, bukan akan datang. Ni always present ni. Kalau saya bercakap ni pun dari segi always present macam mana? Semua ni Allah Ta'ala bagi ni, dia yang ilhamkan bagi saya faham. La ilma lana illa ma 'allamtana. Aku takkan boleh bercakap, dia yang bagi kedekat bercakap. Boleh je buat semua. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang puji pun, ustaz ngajar ni saya faham lah, Allah yang bagi faham. Tak ada terima kasih kat aku, terima kasih ialah ke Allah Ta'ala. Dia yang bagi faham. Kau nampak aku, kau tak faham lagi umpamanya. Alhamdulillah kita faham la ilaha illallah, tak rasa megah apa sikit pun. La haula wala quwata illa la haula wala quwata illa billah. La syukra 'alal wajib. Asyukru lillah, lillahi syukru. Laisa li, lillahil hamdu. Alhamdulillah, laisa li alhamdu. Tak boleh dapat pujian tu kat aku sikit pun. Aku tak layak dapat puji. Ana hakir, ana fakir, ana dhaif. Ni kita. Nak buat apa tu? Nak asyhadu ke Allah Ta'ala sentiasa. Always present. Sentiasa sedar. Entah orang yang sedar dengan hubungan dengan Allah Ta'ala macam ni, dia akan sedar dia sebagai suami, dia akan sedar dia pemimpin, dia akan sedar orang beriman, dia sedar dia makhluk, dia sedar dia mutakin, dia sedar dia muwahhidin, dia sedar dia kena jaga mata dia, tangan dia, amanah dia. Tak boleh khianat pada Allah Ta'ala sikit pun. Siapa? Semua ni amanah. Tak ada apa yang daripada aku punya. Semua daripada dia. Zat aku daripada dia, sifat aku daripada dia. Itu saya sebut sekali lalu sifat. Bab ketiga, angle ketiga untuk asyhadu ke Allah Ta'ala, bab perbuatan. Nak perbuatan macam mana? Nak rasa aku ni tak ada daya upaya, melainkan Allah yang beri daya, dengan tu aku berbuat. Nisbah buat, jangan letakkan perbuatan makhluk ke perbuatan Allah Ta'ala. Salah sama sekali. Tak boleh kata Allah semayang, mana boleh. Allah berdiri, Allah duduk, mana boleh. Itu perbuatan makhluk. Allah berehat, Allah letih, mana boleh. Allah makan, Allah minum, mana boleh. Kufur kataan tu. Perbuatan kita pun kat kita. Aku semayang, aku mengaji, aku mengajar, aku melihat, aku duduk, aku mengaji. Apa saja perbuatan makhluk, letak ke makhluk. Cuma hadirkan tentang mana? Aku takkan boleh buat perbuatan ni melainkan Allah yang beri daya upaya ke aku. Tu yang dia punya kata kunci dia untuk rasa bab perbuatan ni. Kita sebut selalu dah, la haula wala quwata illa billah. Itu bab perbuatan. Perbuatan ni Allah saja yang istilahnya dia boleh sebagai khaliqul af'al. Yakhluqu ma yasha. Dia boleh buat apa saja dia kendaki. Kun fayakun. Nisbah perbuatan Allah Ta'ala, dia boleh buat apa saja dengan kendaki dia. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Dialah pemilik quwwah sekaliannya. Kita la haula wala quwwah. Saya nak sebut apa benda yang kita duk sebut selalu, supaya nak memudahkan faham dan nak bawa macam mana nak bawa
tuntutan asyhadu an la ilaha illallah ni always present ke orang Taala dari sudut quwwah. Kita tak ada quwwah apa, tak ada daya apa pun nak buat. Kalau boleh buat pun Allah yang beri daya ni. Boleh semayang pun dia bagi daya, rokok dia bagi daya, sujud dia bagi daya. Satu atas kaedah ulama yang tutup guru kita, macam mana nak boleh khusyuk dalam solat? Tiada jalan khusyuk dalam solat melainkan dengan cara tauhid. Semayang ni Allahu Akbar, Allah hebat, Allah Maha Besar. Mana besar dia? Mana tak besar dia? Dia pencipta, aku dicipta. Dia hidup, aku mati. Ni hidup, dia bagi aku hidup. Aku tak boleh semayang, ni aku semayang. Aku tak boleh semayang melainkan dia bagi kedekat aku semayang. Dia yang bagi kedekat aku semayang. Jadi apa mulianya aku? Tak ada mulianya aku, melainkan aku insan yang hina. Dialah akbar, aku ni asghar. Aku terlalu kerdil berbandingan dia. Allahu Akbar. Aku rokok. Dia yang bagi kedekat aku rokok. Kedekat aku tak boleh rokok. Kerdilnya aku ya Allah. Subhana rabbil azim. Aku tak maha bersihkan daripada apa sifat kekurangan. Aku tak rasa apa yang ada kat aku ni aku punya milik. Bahkan tiada lain melainkan Engkau yang kurniakan kepada aku. Kalau perkataan doa panjang-panjang diajar Rasulullah, ada tu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqallat bihi qadami. Tu hafal hak Rasulullah yang waris kepada Rasulullah, sedap tu. Macam mana pun faham akidah tu sedap lagi lah, pasal dia awal sekali. Jadi nak faham apa aku boleh berdiri, yang bila aku tak ada daya upaya nak boleh rokok ni melainkan Kau yang beri. Semua anggota aku ni merokok, merebahkan, merendahkan diri aku dalam keadaan rokok ni untuk menunjukkan hebatnya Kau lah akbar, aku ni asghar, aku kerdil. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Maha suci Engkau ya Allah pada sifat kekurangan. Yang kurang tu aku tu, subhana rabbil azim tu. Yang tu tak faham, memang kena ngaji lain kan nak sebut tu. Cuma saya sebut ni atas nak macam mana nak present dengan yang hadir kan. Kita faham la ilaha illallah dengan apa kita telah belajar 4 angles tu. Khas saya sebut ni dalam bab perbuatan kita tidak sami Allahu liman hamidah. Aku tak boleh nak boleh iktidal pun kalau dia tak beri kederat ni. Allahu Akbar. Nak rasakan apa? Ni aku nak turun sujud ni, aku tak boleh sujud melainkan dia yang bagi aku daya untuk sujud. Allahu Akbar. Rasa hebat kat dia. Siapa? Aku terlalu kedil ya Allah. Kalau aku tak, dia bagi aku paralyze lah ni kak. Kalau dia bagi mati lah ni kak. La ilaha illallah. Tak ada jalan lain. Itu apa jalan nak hidupkan hati? Tak ada lain. Zikir banyak. La ilaha illallah. Hadir kan? Zikir hadir. Always present. Jadi saya nak cerita kat tuan-tuan tu sekali lalu tu zat, sifat, af'al, ba'asar, pemilikan. Macam mana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita dah belajar apa tu. Allah ni dia saja pemilik langit bumi. Kat kita tak ada milik apa. Apa yang ada kat kita sebagai pemilik sementara, pemegang amanah saja. Jangan kata milik harta benda. Mata kita pun sementara, jasad kita pun sementara. Ni pinjam sekejap aja tahu. Mata kita. Bila kita ni sementara, hadirkan yang ni semua adalah amanah Allah Ta'ala. Mana boleh khianat? Dah terkhianat, tengok astagfirullah. Ya Allah, aku dah khianat dah pemberian matamu kepada aku. Kalau kita duk rasa mata aku, mana nak rasa khianat? Kok bunyi gerik lah ni. Kok nak tengok apa, mu peduli apa ke kau? Bukan aku duk usik matamu. Tak boleh jadi hamba. Jadi hamba ni, ya Allah, mata ni kau beri, aku telah khianat. Astagfirullah. Dipersoal ke aku esok ni, ya Allah, ampunkanlah aku. Astagfirullah. Duk taat pun macam mana? Ya Allah, ini je aku boleh buat. Banyak lagi yang aku tak boleh jaga. Aku pun tak boleh jaga, melainkan Kau yang bagi aku daya upaya untuk jaga ni. Pujian untukmu ya Allah, ampunkanlah aku. Astagfirullahalazim. Astagfirullah Rabbi. La ilaha illa anta. Ini semua kita belajar ni tuan-tuan adalah untuk menzahirkan kefakiran dan keberhajatan kita kepada Allah Ta'ala, dan mengakui kepada pemilikan Allah Ta'ala mutlak bab zat, sifat, perbuatan. Khas bab pemilikan saya dah sebut ni, semua batang tubuh kita, zat kita milik Allah, sifat kita milik Allah, daya upaya kita milik Allah Ta'ala. Lagi apa? Apa harta benda kita milik Allah Ta'ala.
Anak isteri kita pun, kita pemegang amanah aja untuk jaga isteri, jaga anak. Kereta, tanah, rumah, pangkat, kebesaran, mana ada hak kita punya? Dulu tak ada pangkat, sekarang ada pangkat. Mati tak ada pangkat. Jadi mana yang kita punya? Yang mewarisi segala-galanya Allah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Allah Ta'ala sajalah yang mewarisi apa saja perbendaharaan yang ada di langit dan bumi. Kita ada milik apa? Atas nama harta pusaka, harta pusaka. Mati kita tak ada dah kita punya, semua orang lain punya. Kereta orang lain punya, bini pun jadi janda, menikah dengan orang lain, orang lain punya, bini orang lain pula. Sajalah berbahasa ke sana, anak-anak yatim lah. Kalau kanak-kanak, saya silap mati ni tak peduli dengan kita. Apa ada kat kita? Apa ada kat kita? Jadi nak bagi faham tu, yang tu lah yang kita nak ulang. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Aku nak saksi bahawa ilah ni Allah, ilah ni Allah, ilah ni Allah. Makhluk, kharja makhluk tu apa? Aku ni tak memiliki apa-apa sifat ilah sama sekali dari sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya, pemilikannya. Kita ni apa atas bahasanya? Kosong, 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 kosong. Fakir, 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 fakir. Berhajat, 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 berhajat pada Allah Ta'ala. Zat kita berhajat, Allah Ta'ala bagi jadi. Sifat berhajat pada Allah Ta'ala anugerahi. Perbuatan berhajat pada limpah kurnia daripada dia. Pemilikan, semua dengan diberi kemahiran kat kita, kita boleh dapat sesuatu perbendaharaan. Semua datang daripada dia. Tak ada apa daripada kita yang dengan zat kita sendiri, sifat kita sendiri, perbuatan kita sendiri, milik hakiki kita sendiri. Tak ada apa kita ni. Inilah hamba. Inilah hamba. Sekali tadi pun saya sebut dah, hamba tu atas nama istilah. Inilah makhluk. Jadi yang masalah kita macam mana? Satu masalah ke kita, satu lagi masalah apa? Kita sesama makhluk. Ada pangkat, pangkat ni kalau tak dapat, naik aku. Kalau boleh aku nak mencapai dia. Kalau tak capai pun aku nak capai kat dia. Kalau boleh, bukan saja nak jadi orang biasa, pengurusi masjid, bukan jadi nak jadi YB, menteri, tapi nak jadi Perdana Menteri. Aku nak capai kat dia. Contohlah kan, siapa tu tak kira lah. Kita tak ada lah kot angan-angan jadi Perdana Menteri, tapi ada tak angan-angan nak jadi sesuatu kedudukan? Ada tak? Dan rasa tak dengan kedudukan yang kita ada tu, kita akan rasa lega dan puas hati? Ada tak? Ada tak? Kita taklah nak jadi Perdana Menteri, tapi sama je dari sudut nak duduk kedudukan ni, kita akan rasa puas hati. Ada tak? Kita serupa. Cuma taklah nak jadi Perdana Menteri. Kita nampak uduh dia nak jadi Perdana Menteri, tapi kita nak duduk satu kedudukan yang memuaskan kita punya hati. Serupalah. Cuma tak ada niat jadi Perdana Menteri je. Kalau tuan-tuan apa gaji apa D ke G saya tak pandai itulah. 19 21 nak tak jadi 43? Nak? Tak nak? Tuan-tuan tak faham sudah, saya bukan faham sangat, saya sebut jangka tu. Kalau betul itu betul lah. Nak jadi jusa tak? Jusa C? Nak jadi jusa B tak? Jusa A? Oh, tak nak. Memang kau tak faham lah saya sebut apa. Nak tak satu kedudukan tu? Cuma tak adalah nak jadi Perdana Menteri ke? Berasa tak lega? Berasa lega dengan pangkat, maksudnya kau tak kenal Allah Ta'ala, kau lega dengan makhluk. Duk rasa berhajat ke makhluk, duk rasa berhajat kepada harta benda, duk rasa berhajat ke pangkat. Bukanlah maksudnya tak boleh pi ambil tu, bukan maksud dia tak boleh tu. Pasal perlu kuasa, perlu kedudukan, perlu pendapatan, perlu kewangan, perlu kan? Perlu. Bukan capak parit semua tu. Tapi ambil dia dah letakkan dia kedudukan makhluk. Kalau aku pun tak ada apa-apa, sedangkan aku ada akal, ada nyawa, pangkat. Dia spekulasi je, pangkat. Spekulasi je. Kaya, spekulasi je. Apa spekulasi? Kita rasa lega. Spekulasi je. Jadi yang betul, yang hakiki apa? Allah, harta, pangkat, rumah, anak, isteri, langit bumi pun binasa, binasa, binasa. Lu cari benda binasa apa? Makhluk. Nak cari siapa? Cari yang tak binasa, Allah.
Zat dia tak binasa, sifat dia tak binasa, perbuatan dia tak binasa, milik dia tak binasa. Itu semua tu penjelasan balik apa yang kita belajar bab tauhid. Nanti kalau nisbah kita nak hadam malam ni nak faham tuntutan asyhadu pada kalimah syahadah kita dah sebut, nak supaya pahaman kita ke Allah Ta'ala ni always present. Apa yang kita telah belajar ni always present, hadir sentiasa. Jadi apa jalan dia? Banyakkan zikir pada dia, hadirkan makna yang telah kita belajar dan faham ni waktu kita sebut. Dia kena latih kan? Tak latih tak dapat. Antara latih tu latih faham. Dah faham tu cuba faham elok, tak faham kena tanya. Kalau tak boleh hadam juga, mesti wajib pengaji bagi hadam. Kalau tuan-tuan tak hadam, macam mana tuan-tuan nak jadi rasa hamba? Mana boleh? Mustahil. Mustahil tuan-tuan boleh rasa hamba kalau tuan-tuan tak faham apa saya sebut ni. Macam mana tuan-tuan nak rasa hamba? La ilaha illallah, aku hamba, aku hamba. Apa benda aku hamba? Hamba apa? Aku hamba Allah. Derma pun hamba Allah. Bohong je. Tulis je hamba Allah. Berasa tak hamba Allah tu kita? 5,000 tu kita hamba Allah. Berasa tak? Berasa tak hamba Allah tu kita? Tak hamba Allah lagi lah. Pasal duk rasa duit kita. Dan kita kenal hamba Allah tu siapa? Hamba Allah tu aku bagi 5,000 tu. Bukan hamba Allah lagi tu, duk hamba duit. Duk rasa dengan duit, bergantung ke duit, duk rasa hebat ke duit. Duk rasa megah dengan duit. Bukan hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala ni apa kita buat? Ingat Allah yang beri, Allah yang beri. Bangga kita dengan siapa pemberi kita. Kita tulis hamba Allah, tapi duk bangga aku yang beri tu, hamba Allah tu aku lah. Walaupun tak pernah cerita ke orang, tapi perasaan kita belum hamba Allah tu, hamba duit. Kasar sikit tu bahasa tu. Allah. Baik. Cuma nak dapatkan ni tuan-tuan, saya tulis sikit tu untuk ujung ni. Kita memang sentiasa berfikir pada setiap apa yang kita lihat, dengar, bau, rasa dan sentuh. Ni 5 sense, 5 macam indera Allah Ta'ala bagi kat kita. Cuba latihkan berfikir kepada nafikan ilahnya makhluk pada 4 iktibarat, 4 pemerhatian ini, 4 angles tu, dan isbatkan tauhid pada keempat-empat iktibarat, 4 pemerhatian tu kepada Allah Ta'ala. Jadi semua pengetahuan yang kita dah belajar bab zat, sifat, af'al, bab milik ni, sekali lalu saya dah sebut pun tadi, sebut je Allah, latihkan hadir, faham makhluk pun ada zat, sifat, perbuatan dan pemilikan, hadirkan ke Allah Ta'ala. Tengok mata kita, duk pandang apa? Pandang yang besar ni, pandang aku lah. Dan tu doa Nabi ajar, tengok cermin, buat apa? Kama hasanta khalqi. Tengok cermin, hadirkan apa? Macam mana kau telah cantikkan, macam mana kau cipta aku. Kama hasanta khalqi. Macam mana kau telah elokkan penciptaan aku. Kau cipta aku. Tengok cermin, hadir. Allah cipta aku. Bukan nak cantikkan body aku. Fahasin khuluki, cantikkan akhlak aku. Ditafsir oleh ulama daripada hadis Nabi, doa cermin tu, cantikkan iman aku, cantikkan tauhid aku. Tu maksudnya cantikkan akhlak aku. Akhlak besar sekali iman. Akhlak besar sekali iman ke Allah. Bukan lemah lembut, cakap lemah lembut tu akhlak baik. Tak, lemah lembut itu Wahabi. Tak jadi. Tuan-tuan tak faham tu tanya lain. Dia lemah lembut. Itu akhlak ke? Tak. Akhlak besar sekali ialah akhlak kenal Allah Ta'ala. Mengenali kita ni makhluk Allah Ta'ala. Itu akhlak besar sekali. Ya Allah, Kau lah cipta aku. Ini akhlak besar sekali. Tengok je cermin, ya Allah, Kau cipta aku. Cantikkan iman aku padamu. Ini akhlak besar sekali. Bukan akhlak tu kita lemah lembut tapi akidah salah. Itu bukan akhlak. Itu apa? Macam-macam saya sebut lagi. Tak maulah. Apa saya nak sebut ni? Nak bagi faham macam mana kita duk pandang diri kita, zat kita, dapatkan tauhid ke Allah Ta'ala. Jadi kaedah dia ulama ajar senang ya tuan-tuan. Buat apa? Hadirkan makhluk tak boleh ada wujud. Makhluk diwujudkan. Tengok yang matahari terbit. Matahari, makhluk. Makhluk Allah. Dia bukan jadi sendiri. Allah yang jadikan matahari. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kita bangun tidur. Macam mana? Aku bangun. Bukan aku bangun. Allah yang bangun dengan aku. Aku jaga. Bukan aku jaga. Allah yang jaga dengan aku.
Ni aku hidup. Bukan aku hidup. Allah yang ahyani, dia yang hidupkan aku. Oh, tauhid. Itulah doa Rasulullah ajar tu. Makan nasi, kita makan. Aku makan. Tapi Allah yang at'amana wa saqana. Dia yang bagi aku makan, dia yang bagi aku minum. Aku makan minum, tak boleh aku makan dan minum pun, melainkan daya upaya dia beri. Dan kita boleh makan, boleh kecap rezeki, bukan aku yang cari rezeki, dia yang kurnia rezeki, dia pemberi rezeki. Kalau cari pun aku mencari, tapi dia bagi kederat ke aku cari. Semuanya mesti rojok balik ke Allah Ta'ala. Itu yang benda macam ni, latihkan dia untuk faham keempat-empat angle, mempat pemerhatian yang kita dah bicara dulu. Pasal kat makhluk memang ada zat, sifat, perbuatan dan milik ni. Apa saja keada tangan, batang tubuh kita pun hadirkan pemilikan adalah Allah Ta'ala. Kita ni sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah. Okay, lalu macam itulah apa yang kita nak ambil faham pada malam ni, pembincangan ke-6 mengenai tuntutan kalimah syahadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham tu. Kunci dia, keyword dia pada asyhadu, dan faham fi'il mudhari'. Kalau bahasa Inggerisnya, fahamkan present tense, bahkan dia present continuous tense. Saya nak guna bahasa present continuous. Saya sebut I'm talking to you, isn't it? Bukan I talk to you, bukan I talked. No, I'm talking to you. Jadi ke Allah Ta'ala, I'm asyhadu kat you. Macam mana nak sebut? Saya tak kerti bahasa Inggeris nak asyhadu tu. Witnessing. Oh, Alhamdulillah, I'm witnessing to you. I'm witnessing to you. I'm always witnessing to you that you are my ilah, you are my creator. You are the one who is alive. I'm not alive. You give me life, then I alive. I'm witnessing. Sedap saya kena apa yang witnessing. Thank you. That's language. Very value language. I'm witnessing. I'm always witnessing with you. I'm witnessing you. Pasal I'm not, kalau cooking pun bukan nak feel I'm cooking. You give me kuah that I can cook. I cannot cook by myself. You give me energy to cook. You give me the way, kaifiat, how to cook. You give me kemahiran to cook. Not from myself. You give it to me. You give me life. You is the only hope. Bunyi orang putih ya. Saya pun orang putih boleh 2-3 patah tu ya. Lain tumpang-tumpang je kan. Tapi kadang-kadang sedap bahasa Inggeris tu kan. Saya sendiri pun rasa bahasa tu sedap tu, saya pakai bahasa tu. Tuan-tuan tak faham, mudah lah. Nasib dah tu. Apa cerita tu? Gurau sambil-sambil. Tapi saya nak tunjukkan bagaimana jalan kita untuk bawa, untuk faham asyhadu ke Allah Ta'ala tu, supaya benar-benar kita witnessing Allah Ta'ala. Dan bukan witness, kita bukan telah bersaksi ya? Aku sentiasa menyaksi. Kena I am running, I am jogging, I am writing. Kan kita tahu I am driving, I drive a car. Bukan I drove the car, I drive the car. Bukan saya drive, I am driving the car. Jadi bukan I witnessed. Itu kan bubuh je lah orang putih ED tu past tense lah. Tak betul nanti betul kan saya cikgu. Apa saya dah sebut. Tapi I witnessing. Semua tuan-tuan boleh faham tak faham, berdesing telinga dengar apa ke punya pasal. Tapi this is our lesson. This is our lesson. Dengar, this is our first lesson mengenal Allah Ta'ala. Gagal lesson ni, maksudnya you cannot realize Allah Ta'ala, you are not recognize Allah Ta'ala. Who is Allah Ta'ala? Macam mana nak witness kat dia? Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita, fahamkan kita. Dalam work paper tu simple aja. Jadi mudahan sedikit penjelasan tu dapat faham. Saya pun tukang baca, tukang cerita je. Yang bagi faham Allah Ta'ala. Kalau faham, pujilah dia, witnessing kat dia. Alhamdulillah, kau bagi faham aku ya Allah. Dekat saya, tuan-tuan buat amalan dengan saya. Terima kasih Ustaz. Itu kita punya istilahnya budi bicara dengan makhluk. Apa istilah kita dalam syarak, dia panggil hukukul ibad, hak sesama manusia. Terima kasih. Orang berbudi kita bahasa, tapi mentauhid hanya pada Allah yang Esa. Mesti itu kita punya jalan. Takkan di atas tauhid kita buat kurang ajar dengan orang. Ni buat tahu je. Pasal apa? Aku pandang Allah Ta'ala sekarang.
Allah yang beri, bukan kau beri. Engkau ni postman aja. Jangan gitu. Bukan gitu kaedah tauhid. Itu kau ajar namanya. Kaedah tauhid macam mana? Terima kasih, jutaan terima kasih, ribuan terima kasih dong Keladi. Kalau boleh bagi lagi, dapat free pula tu. Terima kasihlah. Dalam hati macam mana? La ilaha illallah. Jasad dengan makhluk, hati dengan Allah Ta'ala. Ni ajaran Tok Guru kita. Kalau Urdu punya istilah sikit, anda kata apa? Makhluk ni kita kena potong, dalam hati tak boleh. Makhluk se katna, hak se jutna. Hubungkan hati ke Allah Ta'ala. Hati ke Allah Ta'ala, dil bayar, das bakar. Tangan kaki kita 10 ni, kita tulang 4 kerat ni. Bahasa Urdu dia guna 10 jari 10 tangan ni, das 10 jari 10 tangan ni, das bakar dengan makhluk. Tapi deal bayar, hati dengan siapa yang creator kita. Yang tu kan simple je bahasa ulama-ulama tu, Tok Guru kita kan, untuk kita nak faham perjalanan tauhid ni supaya benar-benar jadi orang muwahhidin, insya-Allah. Jadi insya-Allah banyak umur kita jumpa perbincangan ke-7, nak melihat mengenai perintah zikrullah. Walaupun sekali lalu saya sebut itu tadi, insya-Allah dengan kita tengok khas nanti, baru kita akan faham besar sebenarnya tuntutan zikrullah ni. Ya Allah Ta'ala perintah kat kita, pasal dengan zikrullah tu lah dia jalan untuk hidupkan hati, dan hati yang hidup pasti akan sentiasa zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau tak boleh zikir pun tak ada ubat lain. Ubat nak boleh zikir, kena zikir. Dan bila zikir kena fikir, dengan tu boleh berzikir. Jadi macam mana jalan nak berzikir? Kena usaha untuk berzikir. Tak ada dah ubat lain. Dan zikir nak usaha macam mana? Besar zikir, afdalul zikir la ilaha illallah. Maksud apa? Dalam dia ada intipati seluruh yang kita nak faham dalam perjalanan agama, untuk mengasakan Allah Ta'ala dalam 4 angles tu, supaya boleh mengasakan zat dia, sifat dia, faal dia, milik dia. Itu dulu soalan lah kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.